Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap khabar semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita masih lagi belajar tentang tenaga, di mana hari ini tajuk kita ialah mengelaskan tenaga kepada kumpulan tenaga yang boleh dibaharui dan kumpulan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Jadi pada kelas yang lepas kita pun dah belajar tentang sumber-sumber tenaga dan juga bentuk-bentuk tenaga serta perubahan bentuk tenaga dalam beberapa fenomena ataupun beberapa objek. Jadi hari ini objektif kita ialah menyatakan maksud tenaga yang boleh dibaharui. Yang kedua, menyatakan maksud tenaga tidak boleh dibaharui. Yang ketiga, mengelaskan sumber tenaga yang telah pun kita pelajari itu kepada tenaga yang boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui. Dan yang keempat, menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okey, jadi kalau dah sedia, kita pergi kepada objektif kita yang pertama. Okey, tapi sebelum tu, ini adalah ulang kaji kita tentang kepelbagaian sumber tenaga yang telah pun kita pelajari sebelum ini, iaitu kita ada matahari sebagai sumber utama tenaga dunia kita, air, angin, ombak, biojisim, petroleum, nuklear, arang batu dan juga gas asli. Baik. Jadi apa maksud tenaga yang boleh dibaharui daripada tenaga-tenaga yang kita lihat tadi tu? Okey. Ada sebahagiannya merupakan tenaga yang boleh dibaharui dan ada sebahagiannya merupakan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Apa maksud tenaga boleh dibaharui? Tenaga boleh dibaharui merupakan sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan dan ia tidak akan habis. Okey, sebagai contohnya tenaga itu kita boleh gunakan secara berterusan. Kalau hari ini kita boleh guna, dia tak habis, dia tidak akan habis dan akan datang tenaga itu masih lagi wujud. Okey, dan kita boleh guna untuk di masa yang akan datang. Okey, nanti kita akan tengok contohnya apa. Itu maksudnya sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Maksudnya daripada dulu, sekarang dan akan datang, tenaga itu sentiasa tersedia untuk kita dan ia tidak akan habis lah. Manakala tenaga yang tidak boleh dibaharui, yang cikgu letakkan dalam kotak merah ni, merupakan tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Maksudnya ia akan habis, iaitu tenaga ni kita boleh guna hari ini, tapi untuk akan datang kemungkinan dia akan habis. Jadi nanti kita akan tengok apa tenaga-tenaga tersebut. Okey, jadi kita tengok tenaga yang tidak akan habis. Maksud ini tenaga yang boleh dibaharui lah. Kita dah masuk kepada objektif kita yang ketiga. Yang pertama sekali, matahari. Okey, jadi matahari kan sentiasa ada. Cuma bila malam tu dia tak adalah, dia bumi yang kita diami hari ni, pada siang hari, bahagian bumi yang kita diami ni dia akan membelakangkan matahari. Okey, sebab bumi kita ni kan dia berputar kan. Jadi matahari tu nanti besok dia akan muncul balik. Malam dia hilang dari pandangan kita. Okey, kita bergelap. Kemudian esoknya lagi dia ada. Jadi insya-Allah dia akan ada sampailah pada satu ketika nanti kan. Okey, jadi matahari ni adalah sumber tenaga yang tak akan habis. Okey, dia akan sentiasa ada bersama kita setiap hari. Okey. Kemudian air. Begitu juga dengan air. Air bagi kawasan-kawasan yang besar seperti laut, okey, ataupun tasik yang besar, ia tidak akan habislah. Tapi kalau sungai-sungai kecil ni bila kemarau dia akan surutlah sekejap. Tapi untuk kawasan yang memang sumber air memang banyak, okey, dia akan sentiasa ada sepanjang tahun. Jadi tenaga ini yang daripada air yang kita boleh guna untuk membina empangan jana kuasa hidroelektrik kan, sebab dia sentiasa ada. Okey, kemudian angin. Begitu juga dengan angin. Kawasan yang memang berangin kencang, angin ni akan wujud setiap masa sepanjang tahun. Tapi tempat kita ni ada waktunya angin terlalu kuat, ada waktunya dia kurang berangin. Tapi ada di kawasan lain, di tempat lain, okey, sentiasa mempunyai angin yang kuat dan sangat sesuai untuk kita bina kincir angin untuk menjana tenaga elektrik kerana sentiasa ada. Okey. Kemudian biojisim. Kita tahu biojisim ni adalah bahan daripada sisa-sisa
pertanian yang kita boleh bakar untuk menghasilkan aba dan kemudian menggerakkan turbin. Turbin tu kemudian berputar dan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi walaupun kita bakar, tetapi selagi manusia menjalankan aktiviti pertanian, selagi itulah sumber tenaga daripada biogesim ini akan wujud. Contohnya daripada jerami padi. Orang akan tanam padi setiap masa daripada dulu, sekarang dan akan datang akan tanam padi untuk sumber makanan. Tapi jerami dia tu kita boleh ambil. Jadi selagi kita menjalankan aktiviti pertanian, sama ada menanam padi ataupun yang lain-lain, sentiasa ada dia punya sisa dia. Begitu juga dengan penternakan kan. Contoh macam najis lembu tu pun kita boleh jadikan sumber tenaga biogesim kan. Jadi manusia akan sentiasa menternak lembu di masa-masa akan datang untuk membekalkan kita makanan. Tapi sisa dia tu kita boleh gunakan. Sebab itu biogesim ni kita boleh katakan ia sumber tenaga yang tidak akan habis. Dan juga ombak. Jadi ombak ni selagi ada laut, di situlah akan ada ombak. Tapi di kawasan-kawasan yang tertentu akan sentiasa ada ombak yang cukup kuat dan cukup besar untuk menggerakkan turbin. Cuma tempat kita ni bila kalau Tengkujuh tu memang ombak yang kuat. Tapi kalau musim-musim lain tu ombaknya kurang kuat. Tapi di tempat lain akan sentiasa ada ombak yang cukup untuk gerakkan turbin dan menjanakan tenaga elektrik. Jadi inilah yang dikatakan sumber-sumber tenaga yang tidak akan habis dan boleh dijadikan sebagai sumber tenaga yang boleh dibaharui untuk di masa akan datang. Jadi kita tengok pula bagaimana sumber tenaga yang akan habis ni. Satunya petroleum. Dalam kelas cikgu yang lepas, cikgu dah terangkan macam mana manusia ni mendapatkan petroleum daripada dalam bumi. Sama ada kita gali daripada atas darat ataupun kita letak pelantar minyak untuk petroleum yang terdapat di bawah dasar laut kan. Jadi petroleum ni kalau sekarang ni kita masih ada, tapi kalau kita sentiasa sedut dan ambil daripada perut bumi kita nanti, lama-lama pun dia akan habis. Sebab dia adalah daripada sisa-sisa fosil yang telah mereput jutaan tahun dulu kan. Yang cikgu dah terangkan dulu. Jadi kalau benda tu kita sedut setiap hari, dia akan habislah. Itu petroleum kan. Ini adalah salah satu sumber tenaga yang akan habis, iaitu yang tidak boleh dibaharui. Yang kedua, nuklear. Cikgu dah terangkan dulu apakah dia nuklear. Nuklear ni adalah sejenis mineral berbentuk batuan yang boleh menghasilkan tenaga yang cukup besar. Jadi dia daripada batuan. Jadi batuan ataupun mineral ni bila manusia ambil, lama-lama pun dia akan habis dah juga daripada bumi ni. Yang tinggal tanah nanti. Itu nuklear. Kemudian gas asli. Jadi gas asli ni samalah seperti petroleum, daripada bahan api fosil. Jadi bila kita ambil dia daripada perut bumi, jadi dia yang terhasil daripada haiwan yang telah mati dan merebut jutaan tahun dahulu. Jadi untuk menghasilkan gas asli yang baru ni, haiwan yang mati sekarang ni tak mampu untuk ditukarkan jadi gas asli ataupun petroleum. Jadi kalau yang daripada dulu tu kita dah ambil, maksudnya yang akan datang nanti kita tidak ada lagi sumber-sumber yang macam ni. Dan yang terakhir sekali adalah arang batu. Jadi arang batu ni adalah sejenis batu yang kita boleh bakar dia macam arang lah. Cuma arang yang biasa kita jumpa orang bakar sate tu dia daripada kayu. Tapi ni arang batu untuk kegunaan industri. Dia dibakar. Jadi dia pun sama, dia adalah batu yang dilombong. Jadi kalau dilombong sentiasa diambil dan dibakar. Lama-kelamaan arang batu ni pun akan habis. Jadi ini adalah 4 sumber tenaga yang akan habis dan kita boleh katakan dia sebagai sumber tenaga yang tidak boleh dibarui. Maksudnya untuk akan datang dia tidak akan tersedia lagi untuk kita. Jadi yang keempat kita nak mengelaskan dia. Jadi inilah dia. Tenaga yang boleh dibarui yang tidak akan habis tadi yang kita bincang merupakan matahari, biogesim, angin, ombak dan air. Manakala tenaga yang tidak boleh dibarui merupakan petroleum, gas asli dan arang batu serta nuklear. Jadi cikgu harap kamu dah dapat bandingkan dah apa yang dikatakan sumber tenaga boleh dibarui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibarui. Jadi kalau mana satu yang lebih baik sebenarnya?
Mungkin kamu dah ada jawapan dia kan? Okey. Tapi yang pada waktu sekarang memanglah sumber tenaga yang tidak boleh dibaru ni yang paling banyak kita gunakan. Okey, dalam petroleum ni digunakan dalam kapal terbang, kereta, bas, motosikal, gas asli untuk kita memasak sekarang pun daripada sumber tenaga yang tidak boleh dibarui juga. Okey. Dan juga nuklear ni kita tak gunalah kat negara kita. Arang batu banyak lagi industri yang masih gunakan. Manakala sumber tenaga daripada matahari, biogeosim, angin, ombak dan air ni masih kurang digunakan. Yang banyak kita gunakan yang ini. Okey. Jadinya macam ni gambar yang cikgu tunjuk ni. Ini adalah kereta lah, kenderaan yang kebanyakannya menggunakan tenaga daripada bahan api, iaitu daripada petroleum, yang mana ia merupakan sumber tenaga yang tidak boleh dibarui. Jadi sangat sikit lah kereta yang menggunakan tenaga solar sekarang ni. Sekarang ni masih banyak lagi kita gunakan yang apa ni, yang ini ni. Okey. Begitu juga untuk menjanakan elektrik di negara kita ni, kita gunakan empangan tu hanya untuk beberapa negeri kawasan saja, sebab tak semua tempat sesuai untuk dibuat empangan. Jadi untuk kita, tenaga elektrik kita banyak digunakan ataupun dijanakan melalui stesen jana kuasa yang menggunakan minyak diesel ataupun enjin. Jadi generator tu dia masih menggunakan bahan api daripada bahan api fosil ya, untuk memutarkan turbin dan untuk menghasilkan elektrik. Jadi oleh kerana ia paling banyak digunakan pada waktu sekarang, sama ada untuk kenderaan ataupun untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk kita, jadi lebih banyak pencemaran udara yang telah terhasil melalui penggunaan sumber tenaga tidak boleh dibarui ini, kan? Yang ni contoh daripada asap kenderaan. Yang ini pula daripada stesen jana kuasa elektrik yang menggunakan, tadi cikgu sebut tadi, masih menggunakan bahan api seperti diesel untuk menggerakkan generator dan juga memutarkan turbin untuk menghasilkan elektrik. Jadi apa tanggungjawab kita? Jadi bagi mengelakkan sumber tenaga kita ni daripada cepat habis, terutamanya sumber tenaga yang tak boleh dibarui tadi tu, kita kenalah menggunakan tenaga secara berhemah ataupun secara bijak. Yang pertama sekali untuk jimatkan tenaga, dan yang kedua untuk kurangkan pencemaran. Sebab kita nampak tadi melalui sumber tenaga yang tidak boleh dibarui, banyak pencemaran yang telah terhasil daripada asap kenderaan, dan juga daripada stesen jana kuasa elektrik. Jadi kita kena gunakan tenaga secara berhemah. Contohnya kalau dulu kita digalakkan untuk kongsi kenderaan. Jadi bila kongsi kenderaan, tak banyak kenderaan yang kita guna, tak banyak asap yang dihasilkan. Kemudian di rumah kita kena jimatkan elektrik. Sebab kita tahu sekarang elektrik kita dijana melalui bahan api. Jadi kalau kita tak nak banyak bahan api dibakar untuk menghasilkan elektrik, kita pun kena jimatkan elektrik lah. Jadi cikgu rasa setakat itu saja. Cikgu harap kamu dah dapat untuk membanding beza antara sumber tenaga boleh dibarui dan tidak boleh dibarui. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.